Seterusnya, mengenai latar belakang negara Jepun, ekonomi Jepun menonjol kerana kecekapan dan daya saingannya yang tinggi dalam perdagangan antarabangsa. Tokyo sebagai pusat kewangan telah menjadi simbol kekuatan ekonomi dengan mata wang yen. Sektor ekonomi Jepun pula didominasi oleh industri dan juga perkhidmatan, manakala sektor pertanian hanya menyumbang 1.5% sahaja. Industri utama termasuklah kenderaan bermotor, peralatan industri, elektronik, bahan kimia, kenduri, alatan mesin dan juga pemprosesan makanan. Seterusnya, mengenai populasi negara Jepun. Populasi negara Jepun didominasi oleh kanak-kanak yang kini ramai dengan golongan dewasa yang sedang bekerja. Namun, Jepun kini menghadapi keadaan demografi yang kurang menggalakkan kepada kadar pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pencapaian pendidikan tenaga kerja terus bertambah baik, tetapi perkadaran penduduk umur bekerja semakin berkurangan dan pertumbuhan tenaga buruh juga telah terhenti. Mengenai lokasi Jepun, Jepun telah diklasifikasikan sebagai 3 kumpulan hegemoni terbesar, iaitu G7, BRICS dan juga ASEAN. Ini berdasarkan kepada geopolitik semasa Jepun. Seterusnya, jenis negara Jepun merupakan salah satu negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Korea Utara dan juga China. Kesan COVID kepada ekonomi Jepun dan Amerika Syarikat. Pertama, pandemik menyebabkan inflasi pada mata wang Jepun dan USD. Kedua-dua kawasan dipilih kerana mewakili kawasan geografi dengan kepentingan geopolitik tinggi dan penduduk berpendapatan tinggi. Kedua, Jepun mengalami peningkatan stok hutang awam KDNK tertinggi dan Bank of Japan mengekalkan kadar faedah negatif. Ketiga, krisis COVID menyebabkan dasar monetary lebih ketat di Jepun. Keempat, tekanan pada pendanaan USD mempengaruhi pasaran tukaran mata wang asing dan menyebabkan tekanan pada bank bukan AS yang bergantung pada pembiayaan pasaran wang global. Kelima, dana pasaran wang mengalami aliran keluar besar semasa krisis COVID-19 menyebabkan tekanan pada bank global dan menciptakan peristiwa kebergantungan terhadap pembiayaan tidak bercangga jangka pendek dalam pasaran wang Ialah USD. status mata wang bagi negara Jepun. Kadar pertukaran Japan Yen menunjukkan kestabilan sepanjang tahun 2023, mengalami fluktuasi kecil di sekitar 0.0323. Nilai tertinggi dicapai pada bulan Mei dan Jun iaitu 0.033, manakala nilai terendah ialah pada bulan Oktober iaitu 0.031. Januari hingga Februari menunjukkan kestabilan, diikuti dengan penurunan sedikit pada bulan Mac iaitu 0.0320. Titik terendah dicapai pada Oktober iaitu 0.0310, yang kemudiannya pulih pada bulan November hingga ke Disember. Baiklah, seterusnya bagi Amerika Syarikat pula, pertukaran USD kepada Malaysia Ringgit mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2023, iaitu mencapai nilai terendah pada Februari iaitu 4.26 dan tertinggi pada November iaitu 4.77. Pelbagai faktor yang kompleks mungkin mempengaruhi dinamik pasaran pertukaran asing. Jadi keseluruhannya, pergerakan ini mencerminkan kerumitan pengaruh faktor ekonomi serta pasaran global terhadap pertukaran mata wang. Seterusnya saya akan berkongsi tentang cadangan potensi pelaburan selepas pandemik COVID-19 di Jepun dan Amerika Syarikat. Bagi Amerika Syarikat, cabaran utama melibatkan ketidakpastian wabak dan menyesuaikan diri dengan perubahan politik. Di Jepun pula, tumpuan adalah untuk menangani demografi, penyuaan dan pembaharuan struktur. Cadangan saya termasuk kepada kerjasama yang berkesan antara sektor awam dan swasta, tumpuan kepada inovasi dan sokongan untuk sektor pertumbuhan, serta penambahbaikan dalam penyelidikan dan pembangunan. Bantuan pembangunan rasmi juga boleh memainkan peranan yang penting dalam memupuk saling kebergantungan kepada ekonomi yang positif. Dengan mengambil kira cadangan ini, saya yakin Jepun dan Amerika Syarikat boleh mencipta lanskap pelaburan pasca pandemik yang berjaya. Keputusan bijak dalam mereka bentuk dasar ekonomi, melabur dalam penyelidikan dan pembangunan dan memperkukuh infrastruktur akan menjadi kunci kejayaan kepada kedua-dua buah negara ini. Pandemik COVID-19 dan perubahan geopolitik telah memberi impak yang besar kepada mata wang dunia, terutamanya Jepun dan Amerika Syarikat di Malaysia. Turun naik nilai mata wang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global yang menjejaskan kestabilan mata wang Malaysia. Dinamik geopolitik seperti hubungan Amerika Syarikat dan China juga menyumbang kepada ketidaktentuan dalam pasaran kewangan global. Jepun bergantung kepada ekspor, merasakan kesan langsung daripada peralihan hubungan ekonomi. USD sebagai mata wang global dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan ekonomi Amerika Syarikat yang mempengaruhi sektor ekonomi Malaysia. Kesimpulannya, pengurus kewangan perlu memahami kesan pandemik dan geopolitik terhadap nilai mata wang untuk membuat keputusan yang bijak di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi.